Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 7 September 2020. Perkembangan COVID-19 di Sabah, 2 lagi kes baru direkodkan melibatkan kluster benteng di Tawau. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 435 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia, kes bergejala melibatkan lelaki warga negara berusia 45 tahun itu merupakan kontak rapat kepada kes ke-9,351. Kes dimasukkan ke Hospital Tawau pada 2 September. Beliau dikesan positif dan dipindahkan ke unit rawatan rapi untuk rawatan lanjut. Sementara seorang kanak-kanak lelaki berusia 1 tahun yang merupakan anak saudaranya turut dikesan positif pada 5 September dan kini dirawat di Hospital Tawau. Sehingga semalam seramai 776 disaring dalam kluster benteng. Ini menjadikan jumlah kes positif bagi kluster ini sebanyak 16 kes. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, terdapat pertambahan 1 kes sembuh disandarkan menjadikan keseluruhan kes sembuh sebanyak 408. Terdapat 19 pesakit masih dirawat di hospital berpakar negeri ini. 4 daerah masih mencatat kes aktif iaitu 9 di Tawau, diikuti 8 di Lahad Datu serta 1 kes masing-masing di Kinabatangan dan Semporna. Pembukaan kilang pelitup separuh muka pertama di Sabah iaitu BC Factory Sdn Bhd di Lokawi, Kinarut amat bertepatan dalam menampung keperluan bekalan pelitup separuh muka bukan sahaja di negeri ini malah di Sarawak untuk tempoh jangka masa panjang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Dato' Alexander Nantalinggi berkata kilang berkenaan yang mula beroperasi Jun lalu mampu menghasilkan lebih 2 juta unit pelitup separuh muka sebulan melibatkan saiz dewasa dan kanak-kanak. Seunit pelitup separuh muka ini dijual dengan harga 45 sen sekeping iaitu separuh daripada harga siling yang ditetapkan kerajaan ketika ini. Kelebihan itu secara tidak langsung menjadikan pelitup separuh muka yang dihasilkan mendapat permintaan tinggi lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 kini yang memerlukan orang ramai memakainya terutama di kawasan tumpuan ramai. Kita mengharapkan kilang ini akan terus dalam usaha ini dan mungkin bukan sekadar mengeluarkan topeng pelitup muka, mungkin barang-barang yang lain yang penting dalam kita menangani masalah wabak COVID-19 ini seperti sanitizer, bahan pencucian dan sebagainya, medical product. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas melawat dan menyaksikan sendiri penghasilan pelitup separuh muka oleh kilang tersebut di Kinarut. Lawatan berkenaan merupakan sebahagian daripada program libat urus antara kerajaan dan pemain industri pengeluar pelitup separuh muka bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi dan dipasarkan tidak melebihi harga siling yang ditetapkan kerajaan. Di Sabah, keperluan penggunaan pelitup separuh muka dianggarkan berjumlah 100,000 keping sehari. Pelan Jalinan Digital Negara Jendela akan memberi liputan lebih baik kepada penduduk di Sabah termasuk kawasan luar bandar dan pedalaman di negeri ini. Jendela kini memasuki fasa pertama iaitu memperluas liputan jalur lebar 4G daripada 61.8% kepada 96.9% sebelum memasuki fasa kedua iaitu peralihan kepada rangkaian 5G. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Datuk Saifuddin Abdullah menjelaskan KKMM juga kini sedang menilai semua pusat internet yang ada di Sabah sama ada di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM atau agensi yang lain dalam usaha mempercepat pelaksanaan jendela. Kita sudah ada persefahaman untuk kita consolidate semua pusat internet itu. Dan ini semua adalah untuk membantu khususnya mereka di kawasan luar bandar dan pedalaman. Sekurang-kurangnya ada tempat untuk mereka mendapatkan akses internet yang berkualiti.
Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Beliau juga berharap agar SKMM melipat gandakan usaha untuk mempercepat segala proses pelaksanaan jendela. Ini kerana soal kepentingan akses internet kini menjadi antara keperluan utama dalam kalangan masyarakat, khususnya selepas pandemik COVID-19 melanda, kerana masyarakat lebih terarah kepada aktiviti secara dalam talian seperti e-dagang. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperuntukkan tambahan dana sebanyak RM3 juta untuk membaik pulih rumah nelayan di daerah Beluran. Peruntukan bantuan baik pulih rumah di bawah projek khas perumahan nelayan itu membabitkan 200 buah rumah nelayan yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata sebelum ini 152 rumah nelayan di daerah berkenaan telah dibaik pulih dalam tempoh 2 bulan melibatkan peruntukan RM1.8 juta. Di bawah kementerian kita ada baik pulih rumah untuk komuniti nelayan. Itu merupakan dana di bawah LKM, salah satu daripada agensi penting di kementerian ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Mini Karnival Industri Makanan Beluran dan Kembara Agropreneur Muda serta Jelajah Prihatin Nelayan di Pentas Terbuka Labuk Beluran. Sementara itu, Datuk Ronald berkata kementeriannya meneruskan bayaran allowance sara hidup nelayan sebanyak RM721,600 kepada 515 nelayan dari Persatuan Nelayan Kawasan PNK Beluran sepanjang tahun ini. Turut disalurkan peruntukan RM200,000 untuk membina kilang ais PNK Beluran serta peruntukan RM100,000 maksimum kepada 100 nelayan B40 di kawasan Beluran yang terlibat dalam projek tanaman kontan. Golongan usahawan di negara ini, terutamanya para petani, peladang dan penternak, disaran meningkatkan produktiviti yang menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi negara berasaskan industri makanan. Ini kerana sektor pertanian merupakan bidang penting yang memberi impak terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata kekuatan sektor pertanian terletak kepada usaha petani, peladang, penternak dan nelayan yang mampu menghasilkan produk berasaskan makanan untuk menampung keperluan dalam negara sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap import pertanian dan makanan luar negara. MAFI pada ketika ini memang berusaha dengan begitu kuat sekali bagi memastikan supaya kita dapat mempertingkatkan food security kita. Kerana inilah yang sangat membimbangkan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melawat ladang Eko Iyap Yunfok Resources Sdn Bhd di Keningau. Sementara itu, pengusaha ladang berkenaan Datuk Iyap Yunfok berharap lebih banyak bantuan disalurkan kerajaan untuk membantu golongan petani. Kita mesti hand on the ground. Kita buat di mana yang patut. Jadi itulah hari ini saya sukses. Beginilah saya punya hand on. Dalam lawatan tersebut, Datuk Seri Ahmad dan rombongan dibawa melawat di ladang tenusu, peternakan rusa, kambing, sangkar ikan air tawar serta perusahaan burung walit. Selepas daerah Keningau, delegasi Datuk Seri Ahmad dijadual berkunjung ke Sandakan. Sebanyak RM146.7 juta diperuntuk dalam program penyeragaman harga untuk Sabah, Sarawak, Kedah dan Kelantan bagi tahun 2020 dalam membantu penduduk luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Rosol Wahid, yang melibatkan barangan keperluan seperti beras, gula, tepung, gandum, minyak masak, gas LPG, petrol dan diesel. Kerajaan mengambil inisiatif untuk kita namakan satu program iaitu penyeragaman harga. Artinya barang di luar bandar dan juga di bandar kita diberi subsidi kepada penduduk di luar bandar. Dengan penyeragaman harga ini, yang mana penduduk luar bandar akan mendapat harga yang hampir sama dengan apa yang dinikmati oleh penduduk-penduduk di bandar.
Untuk Sabah, program penyeragaman harga melibatkan 224 kawasan di seluruh negeri. Sandakan menerima manfaat tertinggi meliputi 13 kawasan melibatkan 141,105 orang, diikuti Keningau 39 kawasan dengan populasi 126,420 orang dan Kudat dengan populasi seramai 98,383 orang melibatkan 27 kawasan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penutupan Program Pendidikan dan Kesedaran Pengguna di Sandakan. Menurut Datuk Rosol, program tersebut adalah bagi memberi kesedaran kepada para suri rumah untuk menjadi pengguna yang bijak. Mereka boleh memaklumkan kepada pihak KPDN HAP sekiranya mereka mendapati kenaikan harga yang mendadak dengan hanya menggunakan aplikasi Easy Adu. Susulan pemberian geran tanah kepada rakyat Sabah, penerima disaran mengusahakan tanah berkenaan dengan bidang pertanian. Ia sebagai langkah meningkatkan sumber pendapatan. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sedia membantu dalam usaha membangunkan tanah untuk pertanian termasuk memberikan insentif baja dan benih. Sementara itu, dalam usaha meningkatkan pengeluaran beras di negeri ini, kerajaan negeri memperuntuk sebanyak RM5 juta untuk penanaman padi bukit. Datuk Syafiee menyatakan demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan input pertanian dan geran tanah di Kota Marudu. Sebanyak 543 geran individu diserahkan kepada penduduk beberapa kampung di daerah Kota Marudu dalam majlis ini. Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Ya. Kami pelajar SMK Nabawan mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Sekian berita Pagi Sabah, budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Pahlawan, salam sejahtera. Prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 7 September bersama saya Gracia Vicky Cho. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan bernilai 92.6 juta ringgit bagi melaksanakan 4 projek bekalan air di kawasan Suai Niah Miri bagi memastikan penduduk di kawasan itu menikmati bekalan air bersih yang mencukupi. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata 4 projek tersebut melibatkan kerja-kerja penggantian paip lama, pemasangan paip baharu, pembinaan stesen pam penggalak, pembinaan tangki aras tinggi serta kerja-kerja perluasan sumber air mentah di loji rawatan air Suai. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata penduduk di kawasan itu juga akan menikmati bekalan air yang lebih baik apabila projek bekalan air di Suai Niah siap sepenuhnya menjelang tahun 2022. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Pelancaran Projek Rakyat Bekalan Air Kawasan Niah dan Hari Jalinan Kasih bersama komuniti di Rumah Sube Anak Mat, Ulu Niah Miri. Tambahnya Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JLBAP Sarawak sebagai agensi pelaksana telah sedang dan akan melaksanakan 35 projek bekalan air berjumlah sebanyak 840.2 juta ringgit di Miri. Terdahulu Datuk Seri Dr. Stephen Rundi melancarkan projek electrochlorination system di loji rawatan air Suai Ulu Niah Miri. Mengenai projek tersebut, beliau berkata pembinaan sistem electrochlorination di dalam loji rawatan air Suai dilaksanakan bagi memastikan operasi sistem adalah lebih selamat dan berkualiti. Projek yang dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak itu bernilai 1.8 juta ringgit dan telah siap dilaksanakan pada Februari lalu. Sekolah Kebangsaan SK Tan Sri Datuk Haji Muhammad di Matang, Kuching bakal mempunyai Dewan Sekolah sendiri selepas pembinaannya diluluskan Kementerian Pendidikan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata dengan adanya Dewan berkenaan, pelbagai aktiviti sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih selesa. Ketika ini, sekolah tersebut hanya mempunyai padang konkrit untuk tujuan perhimpunan dan kegiatan sukan. Kita akan menunggu kelulusan daripada Kementerian Pelajaran sebab pihak pengurusan sekolah perlu mendapat kelulusan. Tapi peruntukan memang sudah diluluskan dan desain pun dah ada, konsep desainnya dah ada. Datuk Seri Haji Fadilah ditemui media selepas melawat tapak cadangan bagi pembinaan dewan di sekolah berkenaan. Dalam pada itu, beliau berkata peruntukan untuk menyambung pembinaan tempat pejalan kaki berbumbung bagi kemudahan pelajar di sekolah tersebut akan dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP Kerajaan Negeri. Kontraktor terlibat dengan pembinaan projek rumah mampu milik di Rangau Limbang bagi fasa pertama diberi tempoh 2 bulan untuk menyelesaikannya. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, fasa pertama yang melibatkan kerja-kerja menembok tanah kini mencapai 66% dan perlu disiapkan pada penghujung Oktober ini. Daripada apa maklumat daripada pihak SDC, mereka akan memulakan proses pembinaan rumah, iaitu peringkat kedua, yang mana sekarang ini proses pelantikan kontraktor sedang berjalan melalui sistem tender, penilaian tender. Jadi dijangka kontrak akan diberikan pada bulan November 2020 ini. Beliau ditemui media selepas membuat tinjauan projek perumahan itu di Rangau Limbang. Berkonsepkan reka bentuk moden, kos untuk membina rumah mampu milik ini dianggarkan antara RM160,000 hingga RM180,000 seunit. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah, mahu projek berkenaan dipantau dan diambil serius oleh pihak kontraktor. Jadi kita minta kontraktor mulai hari ini, President Office is the Divisional Development Committee. We want you to give every 2 weeks report to President Office.
tentang progres yang you nak buat ni. So that kita nak tahu. Jadi tak ada main-main lagi. Jelasnya projek itu antara yang dinanti-nantikan penduduk Rangau sejak sekian lama. Pembinaan Dewan Baharu Sekolah Kebangsaan St. Andrew Sare Serike yang bernilai RM400,000 bakal memberi manfaat kepada pihak sekolah tersebut. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata pembinaan Dewan Baharu ini adalah inisiatif kerajaan negeri dalam menyediakan kemudahan terbaik kepada rakyat khususnya di kawasan pedalaman negeri ini. Jelas beliau, pembinaan melalui projek transformasi luar bandar RTP ini menyediakan kemudahan lebih selesa dan sebagai platform untuk melaksanakan pelbagai aktiviti. Di N41 ini sudah dibangunkan, sama ada di kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah ini merupakan satu daripada KPI saya lah yang dulu setelah saya menjadi yang berhormat di kawasan ini untuk memastikan semua sekolah mempunyai dewan untuk keselesaan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Dewan Baharu SK St. Andrew Sare. Pembinaan Dewan ini sejak 25 November 2019 dan telah siap 17 Ogos lalu mampu memuatkan kira-kira 400 orang dalam satu-satu masa. Syarikat-syarikat hartanah yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan penularan COVID-19 mula menunjukkan kebangkitan yang positif. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Mohammad Narudin Majais berkata ini menunjukkan pergerakan ekonomi mula bergerak ke arah positif. Jelasnya, ia juga menunjukkan tindakan berani syarikat-syarikat berkenaan untuk bergerak seiring dengan pergerakan pemulihan ekonomi negara. Beliau berucap merasmikan Pejabat Honvin Next Work Consortium Sendirian Berhad dan pelancaran projek rumah mampu milik Sri Pertiwi Semeriang Avenue di Kuching. Tambahnya, pemulihan itu juga membuktikan bahawa syarikat-syarikat berkenaan dapat menangani persekitaran ekonomi yang kurang memberansangkan, termasuk sektor hartanah. Gabungan Parti Sarawak GPS bersedia menghadapi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak dan pilihan raya umum PRU sekiranya diadakan secara serentak. Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Tan Sri Dato' Amar, Dr. James Jemut Masing berkata PRS juga berdiri teguh di bawah kepimpinan Ketua Menteri Sarawak. Next few months to decide to confirm all the calon in this area, but we are ready in terms of that. It is my hope, saya berharap PRU GE 15 pun serentak dengan PRN 12. It is better if we do that way. Beliau ditemui media selepas Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Jingga Sungai Buloh, Selangau. Terdahulu dalam ucapannya, Tan Sri Dato' Amar Dr. James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berharap penduduk di Selangau yakin akan kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam menjaga hak-hak Sarawak. Dalam majlis ini, beliau turut menyumbang RM20,000 untuk kegunaan JKKK Rumah Yakin dan RM10,000 bagi kegunaan Biro Wanita di rumah panjang tersebut. Sebuah kawasan di Lubuk Tamang di Debak yang berkeluasan hampir 600 hektar akan dibangunkan sebagai Saribas Agropark. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Razif Sitam berkata, sebagai permulaan, kerajaan negeri telah meluluskan pembinaan jalan sepanjang 9 km yang menelan kos RM42 juta ke kawasan berkenaan. Dengan menggunakan konsep Taman Kekal Pengeluaran Makanan, aktiviti pertanian di Saribas Agropark bakal menggunakan teknologi pertanian moden seperti fertigasi dan Internet of Things IoT. Jelasnya, penyertaan di Saribas Agropark pula bakal melibatkan syarikat induk yang akan menjadi pemudah cara kepada peserta lain, terutama petani setempat dari segi pengurusan, pemantauan dan pemasaran. Saya yakin ia akan memberi pulangan yang
yang baik kepada petani-petani sekitar sini. Ia akan jadi apa kata orang, membuka semangat baru dengan cara baru untuk pembangunan pertanian. Kawasan itu nanti juga bakal menjadi pemangkin pada aktiviti pertanian bagi kawasan-kawasan yang berdekatan seperti Manggut, Tui, Bungin, Tanjung Asam dan Dit. Razi ditemui pemberita RTM dalam program Aspirasi Merdeka Anjuran RTM Sri Aman di Dewan Perpaduan Depak. Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak diyakini akan terus menjadi pilihan pendengar di negeri ini untuk mendapat hiburan serta maklumat sahih meskipun mendapat saingan daripada pelbagai saluran radio termasuk media sosial. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata keyakinan itu berdasarkan lanskap Sarawak yang sangat luas dan radio merupakan medium penting bagi penduduk terutama di luar bandar untuk mendapatkan sumber berita dan informasi. Oleh itu, program radio di lokasi dilihat kekal signifikan dalam usaha RTM untuk mendekatkan diri dengan masyarakat selain berterusan membawa program yang boleh mengetengahkan lagi negeri ini. Kita akan terus mengetengahkan program-program yang membawa Sarawak untuk berada lebih luas lagi, dan kita melihat bahawa banyak hazanah-hazanah flora, fauna, destinasi-destinasi pelancongan di Sarawak yang masih belum diterokai. Beliau ditemui pemberita dalam program Aspirasi Merdeka RTM Sri Aman di Depak. Abdul Hadi berharap masyarakat di negeri ini terus bersama RTM dan menjadikan saluran TV, radio dan media sosialnya sebagai pilihan utama mereka. Sementara itu, pengurus RTM Sri Aman Raini Ibrahim berkata pihaknya akan terus mendekati pendengar menerusi program radio di lokasi. Program Aspirasi Merdeka kali ini adalah bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan selari usaha RTM menyemai semangat patriotisme di kalangan rakyat. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Dengan itu, saya Grace Vicky Chua. Sehingga kita bertemu lagi.